ternak tu kau nak. Ya Allah. Boleh, dua-dua tu boleh, tapi sanggup tak? Yang satu lagi ujung-ujung pun kita berfikir juga. Ulu-ulu tak campur. Tapi itulah dia cara penghujung zaman nak selamatkan iman nombor satu. Nak selamatkan tu tengok orang-orang tablik kan. Dia bila dia keluar dia baru nampak. Dia keluar kan. Kalau dia masih campur dalam agama, dia campur lagi masyarakat, dia tak keluarkan diri dia. Kan? Tak uzlah diri dia. 40 hari ke 7 hari ke kan. Dia tak nampak. Dia duduk dalam beletan Yahudi. Walaupun dia kuat agama. Tapi bila walaupun dia tak kuat agama, tak berapa pandai sangat, tapi dia keluar, Allah akan bagi penglihatan. Kau duduk. Betul? Jadi bagi orang-orang yang ahli Allah gitu juga. Dia keluar tu cara uzlah lain. Tablik tu uzlah dia, cara dia keluar daripada dia punya keluarga tu untuk pergi cari yang lebih kan? Membaiki diri dengan cara gitu. Tapi yang ni, kita ni, uzlah kita cara kerohanian Allah bagi, cara Rasulullah. Menyepi kat dalam gua ataupun duduk qiyamul lail atau tengah malam, matikan diri kita. Uzlah dengan subhanallazi Allah memperjalankan muhasabah diri kita. Niat kita betul-betul jaga, kita akan Allah tunjukkan. Kan? Ini tempat-tempat yang berlakunya penentangan, perbalah. Jadi di situ bila kita keluar kepada Allah Ta'ala, lebur, Allah akan perlihatkan sekalian alam punya perangai. Ada yang nak ke sini, ada sini. Yang betul-betul kepada Allah baru kita tahu tadi. Tak ramai. Dia tadi. Semua ada berhenti-berhenti dia. Nak ke syurga, nak ke ni. Tak apalah saya tak cakap. Tapi itu berhenti-berhenti. Tapi kita beruntung, kita dilepaskan Allah daripada Sidratul Muntaha, iaitu Nur Muhammad tadi. Terlenyap kat Nur Muhammad. Seluruh sekian alam tu Allah lebur dengan Allah Ta'ala, tak ada kita. Bahawa Allah perlihatkan sekian alam. Kita dah dapat irji'i illa. Jadi kita dah tahu hala tuju kita nak bawa manusia ke selagi dia orang manusia itu kita ajakkan belum sampai situ, kita risau. Macam mana Nabi risau dengan umat dia. Kalau tak dapat, kau lebur kepada Allah. Risau, Nabi risau. Kalau dah dapat sekali, lega. Sebab bila dah dapat sekali, dia tak nak tempat lain dah. Nabi lega lah, Nabi cari orang lain, umat lain. Itu jadi kita dah dapat dah. Itu rahsia Rasulullah punya buat kerja. Untung kita dipilih oleh bukan kita hebat. Kita pun tak mampu nak buat tu. Tapi bila tandanya, bila Allah dah perkenalkan, makna Allah akan suruh kita macam mana dia suruh kekasih dia. Jadi jangan risau. Kita dulu akhir zaman memang merisaukan. Manusia dah jadi lebih teruk daripada binatang. Dah jadi pengikut Yahudi dah terlampau lama. Dengan berpakaian Islam, dengan berpakaiankan mufti, ulama. Dengan pangkat, dengan apa semua. Islam nampak macam mantap je. Padahal dalaman dia balhum kal an'am. Nafsunya masih nafsu amarah. Pasal tak kenal diri, tak kenal Allah. Nafsu amarah. Ilmu tinggi. Berapa gudang PhD ada 10. Belajar macam-macam, pakar sains ni, pakar apa. Tapi dengan Allah jahil. Kita menghadapi ulama yang begitu. Bukan semua lah. Saya tak cakap ulama semua. Ulama suk dari mana Nabi bagi tahu. Akan banyak di akhir zaman. Hati-hati. Okay, bukan suruh benci ulama, bukan. Tapi ini yang akan kita lihat. Memang betul dah lihat apa yang Nabi. Bukan kata saya tak benci ulama, tapi kita jangan jadi begitu. Dan bila kita menghadapinya, kita kena hati-hati. Bukan benci, hati-hati. Sebab kita ada Allah. Kita ada Allah. Dah tak boleh lagi kita nak bergantung pada akhir zaman ni. Yang dikata warisatul anbiya ni dah pecah dua. Al-ulama warisatul ulama. Tapi ulama yang macam mana Nabi bagi tahu, yang Rasulullah bagi tahu. Ulama yang kenal diri Rabbani, kenal diri, kenal ketuhanan. Itu dimaksud Rasulullah, waris akhlakku, waris ilmuku. Sultanul ilmi, raja segala
ilmu tu ulama. Tapi ulama yang macam mana? Yang takut dan kenal kepada Allah. Baru digelarkan Sultanul Ilmi, raja. Sekarang siapa yang memegang Sultanul Ilmi? Sultanul Aulia, raja para wali, kekasih Allah, dengan Sultanul Ilmi. Yang kita dengar semua ulama, itu betul ke? Tanya dengan dia. Ulama-ulama yang ada kita tanya. Dalam kebanyak-banyak ulama, siapakah sultan dia, raja dia, yang kau jadikan rujukan, yang masih hidup? Mana ada kita ulama yang tak mesti kau siapa raja sultan yang Allah lantik jadi pemegang ilmu-ilmu fiqh ni, meletakkan hukum-hukum untuk manusia ni. Dia mesti ada raja dah. Kalau dulu Habib Salim arwah, Habib Salim dah meninggal 6 tahun 7 tahun. Habib Salim Asy-Syatiri daripada Yaman. Semua ulama gelarkan dia Sultanul raja ilmu, sultan. Bab fiqh ni dia pegang. Tu tadi. Kita kena tahu. Di zaman siapa sultan aulia di zaman tu tadi? Di zaman kita siapa dia? Sultanul Aulia. Jadi ini perkara kita kena faham. Kalau kita nak lebih faham tentang manusia-manusia dunia yang tak beriman kepada Allah tu, jangan lebih-lebih dah. Kita kena kenal yang ni, kena lebih-lebih. Kerana Sultanul Ilmi ni yang lantiknya Allah. Sultanul Aulia ni yang lantik Allah. Imam Mahdi ni yang lantik Allah. Dan juga pengikut dia yang lantik siapa? Allah. Ini kita nak naik tu, nak naik ni. Siapa yang naikkan? Makhluk. Ya Allah. Bukan saya cakap tak betul. Selagi makhluk yang naikkan kau, selagi tu tak nampak ke mana. Tapi kalau Allah yang nak naikkan, pasti itu tunggulah nanti, tak lama lagi Imam Mahdi datang. Siapa yang betul-betul jadi pembantu dia adalah di kalangan golongan para wali. Kerana dia lah taraf dia Sultanul raja segala wali, Imam Mahdi. Sejengkal lagi, setapak lagi dia akan naik Nabi taraf dia. Setapak lagi Imam Mahdi ni. Tu tadi. Tu pakai masa Nabi Isa pun boleh membantu dia. Tu. Nabi Isa pun turun nanti, dia kelak dia akan memakai syariat Nabi Muhammad SAW, tarikat Nabi Muhammad SAW, hakikat Nabi Muhammad SAW, marifat Nabi. Bersyahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, dia jadi umat Muhammad, tapi taraf dia Nabi. Tu tadi. Sebab bersyukur dia jadi umat Muhammad. Nabi Isa tu bersyukur dia dapat jadi umat. Kita dah tentu umat Muhammad tak mengakui, kita tak rasa macam kita buat sakit hati Rasulullah SAW. Lain yang Nabi Muhammad SAW suruh kita, lain yang kita buat. Tunggang langgang dia buat umat Muhammad ni. Kita tak jaga umat Muhammad. Kalau kita sayang Rasulullah SAW, kita umat Muhammad, kita akan jaga umat-umat Muhammad lain. Selamatkan akidah dia tu, betulkan, tolong jaga iman dia, cari jalan, bagi idea untuk jaga iman dia. Bukan lingkup lintang pukang kan tadi. Engkau sebagai ulama, engkau sebagai umat Nabi Muhammad gitu. Tengok para habib-habib kita, tengok di Indonesia ke di Yaman ke mana, habib-habib semua dia akan memegang kerja-kerja tok nenek dia tu Rasulullah SAW. Masih berdarah keturunan Nabi SAW suci tu sampai ke dah berapa 34 nasab, 40 nasab, masih lagi dia jaga perjuangan tadi. Akhlak Nabi dia bawa, sanggup mati demi menegakkan kebenaran. Kita tengok perjuangan habib-habib keturunan Nabi SAW. Macam tu. Dia tak nak benda-benda tak elok, tak nak masuk campur dalam badan dia. Dia masih jaga keturunan kan. Macam tu kita nak. Kita ni dah asal-asalnya tak ada beza apa keturunan. Kita semua daripada Adam, bersih, suci, fitrah. Kita je. Aku bukan keturunan ni, aku bukan masalah. Kita suka macam tu. Sebenarnya kita memang semua lahir-lahir suci, bersih. Tak ada bezanya. Keturunan ni keturunan. Yang bezakan takwa. Pun kita hancurkan dengan
dah memang dah Allah bagi tahu kita ni tinggi darjat dia, kita hancurkan dengan belitan-belitan kita ikut belitan iblis, belitan Yahudi. Kita, ya Allah, seronok betul lah. Lepas tu bangga-bangga pula. Dah lama sangat. Ejek-ejek pula kita pula. Persenda-senda pula bila kita cakap yang betul. Permain-mainkan, olah-olahkan cakap kita pula. Dia suruh kita mengaku macam dia juga. Pasal kita ni, dia sekatnya kita. Tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ni. Dan kita pun tak boleh apa-apa. Padan muka kau. Nak lawan sangat dah. Dia persendakan kita. Padahal kita, ya Allah, janji kau redha, ya Allah. Makhluk tak puas hati satu dunia pun aku tak peduli. Janji engkau redha. Kita pegang gitu. Tapi dia ketawakan kita. Dia kata, buat apa duduk dengan si Ajis ni? Duduk dengan si Ajis ni macam duduk dalam penjara je. Duduk dengan si Ajis ni, semua tak kena. Ni tu. Dia orang cakap kat belakang-belakang tu. Iblis pula, macam musuh-musuh ni, Dajjal ni pula, macam-macam bahasa. Memang betul lah. Duduk aku. Engkau ramai, aku akan sokong kau. Dah kita jadi kena tikam semua dah. Dicop kita ni sebagai, kalau duduk dengan saya, duduk dalam penjara, terkongkong. Dia punya istilah, dia buat supaya kita ni jadi tak ada dalam kehidupan dia. Dia ni menyusahkan. Si Haji ni menyusahkan. Dalam kampung ni, kalau si Haji ada bekalan-bekalan takkan masuk. Tentera Dajjal nak masukkan ni, sebabkan si Haji tak boleh masuk. Jadi kita halau dia keluar dululah. Dia tak ada, dia kena seal lah, baru barang tu sampai. Dajjal ni tahu juga. Dia tahu, tentera Dajjal tahu. Kalau ada orang macam kita ni, dia satu kampung ada seorang ni kita kan, dia tak bagilah bekalan nak tolong. Dah tak ada dia ni, orang kampung dah halau kita kan, baru dia hantar. Tu jam pun kita tahu makanan yang dia hantar tadi. Itu semua makanan-makanan yang akan merosakkan akidah keimanan mereka terus. Dia ambil aja makanan tu aja, akidah dia dah. Apa lagi dia makan. Sebab sumber tu dari benda-benda yang untuk melemahkan akidah. Dia tak faham. Kita faham. Kita bagi tahu, dia pelekeh kata dia. Mana ada ni, bukan konspirasi lah ni apa. Dia macam-macam dia cakap. Iya, aku nak nampak, tak percaya. Jadi kita cakap dengan dia orang macam-macam pun tak guna. Cuma Nabi Rasulullah Allah Taala pesan dalam Yasin, ya Muhammad, kau sampaikan ke tak sampaikan sama je, dia tetap gitu juga. Allah nak masukkan tadi bukan suruh Nabi putus asa, supaya Nabi faham. Jadi cara dia tadi, yang penting kita dah bagi tahu maknanya. Nabi yang penting bagi tahu, itu urusan lain. Jangan kau dakwa pula nanti, mengapa kau tak bagi tahu aku? Tak ada nanti. Itu yang Nabi buat tu, dah tahu Allah bagi tahu tu memang betul. Orang yang keras hati dia, orang yang degil ni tadi, dia memang penyakit dalam diri tu, dia biarkan. Jadi itulah saya cakap tadi, kembalilah. Sebab penghujung zaman ni, Dajjal akan membawa api dan air. Kalau kita pilih api, kita nampak dia tunjuk api, maka itulah jalan yang benar. Tapi kalau kita pilih air, itulah jalan sengsara. Kita ke tengah kehausan, pasti kita akan pilih air. Itu yang berlaku. Maksud Nabi SAW tu maknanya. Itulah tadi. Banyak orang mengikuti Dajjal yang menghidangkan tapi kita tengah tengok siapa yang memilihkan api, itu yang kita ikut. Itu orang yang benar. Tapi sikit. Ini yang kita berlaku dalam kehidupan kita. Sehari demi sehari. Akidah kita, banyak orang kita dah dibom. Tak payah tunggu bom perang dunia ketiga lah. Tak payah. Jangan berhayal lah. Itu pasti ada. Yang kita takut, akidah kita dah dibom lama oleh Yahudi, Nasrani, Majusi. Kita tak sedar dah lama kena bom dah.
Bom ni akan datang juga perang dunia kita. Tapi bom yang lebih bahaya adalah akidah kau dah kena bom. Dia ada pilihatkan saya, banyak manusia dah kena bom akidah dia. Saya takut. Tapi dia selamba je, gembira je. Macam akidah dia tu terlepas. Dia tak ada rasa macam dia dah kena rasuk tu. Dia dah kena. Tu maksud saya tu. Saya takut nak keluar tu. Saya bukan saja-saja nak nampakkan. Tak nak nampak. Tu. Inilah dia lebih bahaya daripada. Tu kalau kita aibkan orang tu, dia cerita ni dia nampak bom ke apa benda ke, kita kata penipu dia ni, kita tangkap dia, suruh dia mengaku, kata dia bertaubat, tak nak cakap lagi. Dia terpaksa lah kalau dah suruh dia akan cakap lah, saya bertaubat atas perkataan saya. Tapi saya faham dia cakap tu betul. Bukan dimaksudkan bom ni terjadi perang ni, tapi dia maksudkan manusia Islam manusia dah kena bom dalaman akidah dia, dah rosak banyak. Itulah dimaksudkan bom-bom yang dia mimpi. Itu yang saya terjemahkan dan nampak real. Itu lebih bom, lebih dajal punya bom lagi, lebih bahaya daripada bom yang nampak. Kalau bom yang nampak ni, kita dalam kesusahan kita akan kembali pada Allah. Tapi kalau bom yang ni, kita telah menderhakai Allah, kita tak sedar, kita rasa itu lagi bahaya. Ya Allah. Bukan saya minta bom apa ni, tapi bagi saya lebih bagus itu. Manusia akan sedar kesusahan, elektrik tak ada apa semua, dia akan kembali kepada Allah. Tapi kalau bom ni dalam, main kat dalam, dia sedar. Makan dia dapat, dia kata. Tapi akidah rosak dia tak sedar. Bahaya tak? Ini yang saya maksudkan. Jadi engkau boleh paksa dia suruh mengaku balik engkau punya cakap tu tak betul. Tapi bagi saya apa dia cakap tu betul. Sebab saya memandang yang tersirat apa yang dia cakap. Bukan saya nak sokong dia, bukan maknanya. Tapi kena faham. Jangan masih lagi kita tertidur. Masih lagi kena tipu. Kita boleh setuju orang yang menipu kita. Jangan. Baliklah. Saya dah bagi tahu. Jangan dakwa saya di padang mahsyar, di mana-mana. Saya dah bagi tahu kat dunia ni lagi. InsyaAllah. Saya kesian, saya sayang. Tak mahu manusia kena tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menyatakan diri keesaan Allah Subhanahu wa taala yang hala tuju tidak lain menafikan diri kita, yang ada hanya Allah, isbat yang menyatakan diri keesaannya hanyalah diri dia juga. Jadi kaitan yang dikaitkan dengan penceritaan pada petang ni, iaitu niat tadi, saya dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru je tadi. Sebelum saya sampai kat sini tadi, saya pergi ke HKL bantu seorang kawan saya yang berkendakkan barang lah untuk disampaikan kepada dia lah. Jadi saya dah tulis nama dia apa semua. Jadi untuk dihantar kepada pintu C HKL tadi sebelah kecemasan. Jadi dah tulis nama dia apa semua, siap borang apa semua. Jadi dekat kaunter tu memang kebetulan memang tak ada orang. Jadi saya masuk dalam sikit, saya tengok banyak barang-barang yang untuk dihantar, tapi dia mengikut masa yang tertentu. Jadi nak dikaitkan dengan niat tadi tu, tiba-tiba ada dua orang jururawat keluar daripada pintu C tadi tu. Dia ambil COD barang daripada orang yang jual makanan lah, yang dia call tadi. Jadi terus datang yang tu dah, dia kata niat tu dia lah, niat kau jumpa dia tentu kau boleh, memang barang tu cepat sampai daripada yang lain tadi tu, sebab dia memang nak sangat barang yang dikirim tu lah. Jadi saya pun relax, tanya Allah. Bukan saya tak tanya pun, saya pun, yalah, kita pun dalam keadaan lalai juga, tapi Allah Ta'ala memang letak situ kan. Jadi sikit-sikit saya rapat sikit kat situ. Saya pun tanya, cik, minta maaf, Assalamualaikum, ni ada tak nama sister ni? Kebetulan memang staff tu yang sakit tu nama dia sister sekian-sekian lah. Memang sister, rupanya sister dia, rupanya satu ward dengan dia.
Tapi yang sister tu dia kena ward, dimasukkan, diasingkan ke ward COVID lah. Jadi supaya itu dia punya penyelia rupanya sister dia. Sister nama sekian lah. Jadi Allahu Akbar, saya yalah, saya serah kat dia, okey, nanti saya akan bagi. Rupanya saya sebenarnya satu ward dengan dia. Dia cakap itu. Jadi alhamdulillah, itulah yang dikatakan kaitan saya nak cakap tadi tu, niat datang daripada lintasan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, itu dia lah, suruhan dia tadi tu, dia yang suruh. Jadi datang kebaikan ke apa ke semua datang daripada dia. Kita tak nampak kita tak ada kita cakap idea ni idea aku ni supaya jumpa dia, tak ada. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas tadi tu. Perkara tu berlaku terlalu cepat. Dalam keadaan hujan tadi parking kereta tak boleh kan, kena dengan polis apa semua. Jadi saya pun relax kan, tenang, tak bagi ketenangan kat situ. Jadi sampai balik rumah pun samalah kan. Jadi itu yang sebenarnya ni saya nak kaitkan. Kita ni dalam kehidupan harian begitulah sebenarnya perjalanan dia. Apa yang berlaku kita nampak semua dia. Datanglah yang dikatakan wazidnahum huda. Jadi dalam kehidupan saya tadi tu nampak ini Allah Taala letakkan wazidnahum huda. Bukan saya cakap saya hebat, tak. Allah yang maha hebat. Dia yang bagi petunjuk. Kan? Saya lalai ke, dia yang bagi. Saya yang dinyatakan rijalulatul hihim, ingat Allah pun dia juga. Jadi kalau saya lalai, dia nak suruh saya bertaubat lah tu. Supaya kau duduk dengan aku je. Tu saya nampak perjalanan tu. Alhamdulillah. Jadi pendengar-pendengar ni, rasakan apa yang kalian rasa, apa yang saya cerita ni, cuba rasa, cuba buat, insya-Allah lah. Kalau tak cuba, dia tak tahu kan. Cuba buat dulu. Kalau saya cakap ni tak betul, cubalah buat dulu macam mana rasa dia. Cubalah buat dulu. Itulah kehidupan harian kita. Kita bawa kepada kehidupan harian, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu. Itu tadi daripada lintasan khatir Rabbani daripada saudara kita tadi. Kita dapat amaliahkan dalam kehidupan kita. Bukan saya nak betulkan sikit, maknanya kita hidup ni jangan mencuba. Hidup ni berbuat, dia berbuat. Ya. Sebab percobaan itu sebenarnya dia. Cuba kalau kita tukarkan hidupan kita kepada dia aja, tak ada perkataan uji coba ke apa benda, kita nampak dia. Bukan maknanya saya cakap ni saya lepas, maknanya kita dudukkan tu niat dia tadi, dia. Ajar tak ada kita, ajar nak menghilangkan nama kita, diri kita. Kalau kita kata uji coba lagi, maknanya kita macam ada kedirian lagi kan. Tapi dudukkan di situlah, maknanya amal lah. Mana amal? Sama-sama lah, bukan maknanya saya cakap ni saya boleh buat semua, maknanya amal lah terus. Dia beramal, bukan kita. Duduk di situ. Tenggelamkan, betul-betul tenggelamkan lagi, tak ada kedirian kita. Macam tadi, bila kita tak ada kedirian kita, niat dia je semua, tengok semua susunan akan jadi cantik. Tapi cuba jadi. InsyaAllah mudah-mudahan peringatan yang tadi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina